Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Naim bin Abdul Halim. Nombor matrik saya 2020253662. Dan Assalamualaikum pada Ustazah Sumayah binti Bahari. Hari ini saya akan terangkan mengenai tajuk kepentingan Al-Tazim dalam pengurusan Islam dan pelaksanaannya di sebuah organisasi. Jadi saya akan terangkan mengenai pengenalan dahulu. Aspek pengurusan merupakan aspek terpenting dalam sesebuah organisasi. Menurut Fatin Nur Ain Ramli, ETAL 2021, pengurusan amat penting dalam memastikan segala proses gerak kerja yang dilakukan. Pembentukan bagi sesuatu perancangan bagi sesebuah organisasi dan segala tindakan yang bakal dilaksanakan dapat dijalankan secara teratur. Pengurusan cekap dan sistematik dapat mengelakkan sebarang permasalahan dan konflik ketika proses gerak kerja yang dilakukan. Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, yang seterusnya adalah tahti. Tahti adalah bermaksud perancangan. Perancangan ialah usaha-usaha mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi dan penetapan cara untuk mencapai matlamat sehingga demi kesesuaian dengan keupayaan yang dimiliki. Satu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dan dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi dan persekitaran luaran yang akan mempengaruhi perjalanan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut sehingga berjaya. Menurut Ustaz Aziz, perancangan tahti dalam bahasa Arab bermaksud elemen yang sangat penting untuk memenangkan dakwah. Perancangan di dalam dakwah melalui fasa-fasa yang menuntut kepada strategi dan perancangan. Selain itu, tahti mempunyai 4 prinsip perancangan, iaitu setiap individu dalam organisasi mempunyai perancangan dilaksanakan secara jemaah, bersifat fleksibel dan akhirnya segala keputusan ditentukan oleh Allah SWT. Seterusnya, sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti organisasi tersebut, perlulah membuat perancangan terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana setiap perancangan yang dilakukan adalah untuk menentukan jangka masa kerja dan kos yang terlibat, menyediakan target bagi melakukan operasi keseluruhan pengurusan dan untuk memastikan keutamaan bagi membolehkan mengawal mutu kerja, masa operasi dan pelaksanaan kerja. Oleh itu, perancangan amat penting untuk semua manusia kerana perancangan adalah untuk strategik yang akan datang, masa yang akan datang. Jadi apabila kita tidak mempunyai perancangan, kita tidak tahu apa yang kita ingin lakukan untuk hari-hari yang seterusnya. Jadi setiap hari kita mempunyai perancangan apa yang harus kita lakukan. Contoh seperti pembinaan di luar bandar. Mereka mempunyai perancangan untuk membangunkan bangunan yang lebih integratif dan lebih cantik dan sebagainya. Seterusnya adalah firman Allah SWT, maka siarkanlah apa-apa yang telah diperintahkan Allah padamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Al-Hijrah 94. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai tazim. Tazim bermaksud adalah pengorganisasian. Tazim bermaksud sebagai satu kewujudan sekumpulan manusia yang tersusun, mempunyai penyelarasan, keserasian dan hubungan yang rapat di antara mereka, mempunyai matlamat tertentu dan kiadah yang melaksanakan urusan pentadbiran dan mengambil berat kepentingan
mereka serta merancang untuk mencapai matlamat-matlamat mereka. Maksud tazim dari segi bahasa ialah mengumpulkan sesuatu serta menyusun dan menyelaraskannya. Dari segi istilah, pada tazim bererti kewujudan sekumpulan manusia yang tersusun, mempunyai penjelarasan, keserasian dan hubungan yang rapat di antara mereka, mempunyai matlamat tertentu dan akidah yang melaksanakan urusan pentadbiran dan mengambil berat kepentingan mereka serta merancang untuk mencapai matlamat mereka. Pengurusan tazim mempunyai asasnya yang terdiri antaranya ialah menentukan dan menjelaskan misi organisasi kepada anggota dan bukan anggota agar sesuatu rancangan dapat difahami oleh semua anggota dan perancangan dapat berjalan dengan baik. Asas pengurusan tazim yang kedua ialah sentiasa mengenal pasti kekuatan dan kekurangan dalam organisasi di sesebuah Islam. Perkara ini membawa maksud sesebuah organisasi harus membuat perancangan yang mampu dicapai, bukannya di luar kemampuan organisasi tersebut. Seterusnya, asas yang ketiga ialah menilai setiap peluang dan ancaman luaran organisasi. Sebelum membuat sesuatu rancangan, sesebuah organisasi harus terlebih dahulu mengetahui siapa saingannya. Asas yang keempat ialah menjelaskan objektif yang hendak dicapai. Asas pengurusan takzim yang terakhir ialah membentuk strategi dan plan tindakan. Spekulasi tentang tazim ini adalah untuk mempunyai organisasi untuk merancang sesuatu. Apabila kita ingin merancang sesuatu, kita harus mempunyai organisasi. Organisasi adalah kita harus membuat contoh strategi apa yang saya ingin lakukan adalah seperti organisasi dalam Islam adalah seperti Rasulullah SAW. Mengikut contohnya apa yang Rasulullah SAW lakukan pada zaman-zaman Nabi dahulu. Mereka mempunyai organisasi yang mereka lakukan pada zaman tersebut. Seterusnya adalah kiadah, kepimpinan. Kiadah bermaksud kepimpinan. Dari segi bahasa, kiadah bermaksud menyelia atau mengawasi. Kiadah dari segi istilah pula adalah melaksanakan tugas yang dikhususkan kepadanya dan menyelia serta mengawasi orang lain yang di bawahnya. Penyeliaan dalam bahasa Melayu dipanggil al-taujih. Kepimpinan melibatkan keupayaan seseorang mentadbir atau mengurus setiap peringkat pengurusan untuk mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan setiap sumber organisasi supaya saling berperanan atau masing-masing berfungsi untuk mencapai objektif. Sekarang ni saya akan teruskan mengenai kiadah kepimpinan. Kiadah bermaksud kepimpinan. Dari segi bahasa, kiadah bermaksud menyelia atau menguasai. Kiadah dari segi istilah pula adalah melaksanakan tugas yang dikhususkan kepadanya dan menyelia serta menguasai orang lain yang di bawahnya. Penyelia dalam bahasa Arab dipanggil al-taujih. Kepimpinan melibatkan keupayaan seseorang mentadbir atau mengurus setiap peringkat pengurusan untuk mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan setiap sumber organisasi supaya paling berperanan atau masing-masing berfungsi untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kiadah dikaitkan dengan merangsang pekerja bahawa untuk berperanan supaya matlamat dapat dicapai. Selain itu, menentukan visi dan hala tuju organisasi dipatuhi. Seterusnya, menjadi penghubung atau jurucara sesebuah organisasi. Kiadah juga sering dikaitkan dengan pemimpin unggul. Sebagai contoh, pemimpin unggul adalah adil.
Seorang pemimpin hendaklah ada dalam melaksanakan sesuatu tugas agar segala perkara terlaksana dengan harmoni tanpa sebarang pertelingkahan. Zaman Rasulullah SAW semasa menjalankan sistem qiyadah. Okey, itu adalah maksud qiyadah. Qiyadah bermaksud adalah kepimpinan. Oleh itu kita contohnya sebagai pemimpin, contohnya Perdana Menteri. Perdana Menteri haruslah bersikap adil bersama rakyat untuk membantu rakyat seperti bencana banjir. Contoh bencana banjir sekarang seperti sebelum ini di Malaysia terlampau amat teruk. Jadi Perdana Menteri haruslah mengambil tahu mengenai apa yang berlaku dengan rakyat yang telah ditimpa banjir sebelum ini. Okey, seterusnya adalah kewajipan seseorang pemimpin. Terdapat beberapa kewajipan seseorang pemimpin yang perlu kita pelajari. Antaranya adalah bekerjasama dalam melaksanakan syariah Islam dunia. Contohnya, melalui organisasi, jabatan dan unit pengurusan. Seseorang ketua dan pemimpin boleh memainkan peranannya menggalakkan amal makruf dan menahi munkar. Selain itu, syariah Islamiah terlaksana apabila budaya, etika dan prinsip kerja dalam organisasi itu bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta berasaskan akidah, syarak dan akhlak. Apabila umat Islam merujuk sumber Al-Quran dan Al-Sunnah, maka segala urusan dapat dijalankan dengan baik dan tidak mempunyai sebarang kesalahan dari segi hukum. Seterusnya adalah melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Dalam hal ini, ketua dan pemimpin diberikan kuasa, tanggungjawab serta ganjaran upah gaji yang setimpal. Namun itu, mereka tidak wajar sekadar menggunakan tugas sebagai pemimpin atau ketua semata-mata. Mereka hendaklah melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Oleh itu, itulah kewajipan seseorang pemimpin. Seperti Perdana Menteri yang sekini mengambil alih sebagai seorang Perdana Menteri. Oleh itu mereka Perdana Menteri harus menunaikan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk rakyat. Oleh itu selain itu Perdana Menteri haruslah bersikap ikhlas, jujur dan bertolak ansur untuk membantu rakyat-rakyat Malaysia sekini. Okey, seterusnya adalah wikayah, pengawasan, pengawalan. Dari segi bahasa wikayah bermaksud pengawasan dan pengawalan. Pengawasan dan pengawalan amat penting kerana ia merupakan asas dalam menentukan matlamat organisasi tercapai atau tidak. Pengawasan dalam bahasa Arab ialah rakabah dan murakabah. Memastikan semua aspek pengurusan seperti perancangan, penyusunan, kepimpinan, membuat keputusan dan pelaksanaan keputusan berjalan mengikut apa perancangan yang ditetapkan. Ia juga sebagai alat yang mengukur kelicinan perjalanan sesuatu perkara dan mewujudkan langkah-langkah perlu untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul. Seperti yang kita tahu, apabila kita menubuhkan sesebuah organisasi, masalah memang tidak dapat dielakkan kerana hal ini memang sentiasa menjadi kebiasaan bagi sesebuah organisasi. Oleh itu, penguasaan adalah sangat penting bagi mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghindarkan sebarang masalah besar berlaku. Mendedahkan mana-mana kesilapan yang berlaku dalam pengurusan, membetulkan sebarang kesilapan penyelenggaraan dan dengan tindakan yang sewajarnya mengikut lunas undang-undang. Kebijaksanaan pengurus amat diperlukan dalam hal ini kerana dalam proses ini manusia yang diawasi itu mempunyai perasaan, maka
Sewajarnya dibezakan ada kaedah mengurus atau mengawal manusia dan mesin. Pengawasan dan pengawalan merupakan fungsi terakhir yang dalam sesuatu pengurusan atau pentadbiran. Dalam melaksanakan sesuatu tugasan, pengawasan sangat penting bagi memastikan sesuatu organisasi dalam dilaksanakan dengan terkawal tanpa sebarang penggangguan dari mana-mana orang atau masalah yang tidak sepatutnya timbul. Okey, itu adalah pengawasan dan pengawalan. Oleh itu, kepentingan pengawasan dan pengawalan ini haruslah mempunyai organisasi untuk merancang sesuatu tindakan yang kita akan lakukan. Contohnya seperti bencana banjir. Apakah tindakan Perdana Menteri harus lakukan untuk membantu rakyat-rakyat? Contohnya seperti rakyat telah hilang rumah lebih kurang 50 rumah atau selebihnya. Oleh itu, Perdana Menteri telah memberi sumbangan kepada rakyat lebih kurang 10,000 untuk membantu rakyat membina rumah semula. Oleh itu adalah organisasi. Apa yang Perdana Menteri akan lakukan untuk apabila berlakunya bencana banjir seperti ini. Okey, seterusnya adalah jenis pengawasan dalam pengurusan Islam. Antaranya adalah pengawasan dalam diri manusia atau pendiri. Pengurusan Islam amat mementingkan pengawasan dalam diri manusia sendiri. Setiap manusia seharusnya faham bahawa mereka adalah khalifah serta hamba kepada Allah. Sebagai khalifah, mereka mesti jelas mereka diutus untuk mengatur atau melicinkan perjalanan alam. Sebagai hamba, manusia akan patuh pada segala arahan penciptanya. Seterusnya, pengawasan dalam masyarakat juga adalah salah satu lagi antara pengawasan dalam pengurusan Islam. Ini adalah jenis pengawasan dalam pengurusan Islam. Selain itu, dalam kehidupan kita haruslah mengurus masa ataupun mengurus apa yang kita ingin lakukan. Contohnya, Perdana Menteri. Perdana Menteri kini harus menunaikan tanggungjawab dia dan tanggungjawab Perdana Menteri. Oleh itu Perdana Menteri harus menyediakan menguruskan apa yang harus dilakukan untuk membantu rakyat yang kini mengalami masalah bencana banjir. Selain itu, COVID-19, kini Malaysia mengalami masalah COVID-19. Perdana Menteri mengambil tahu untuk mengambil tahu mengenai apa yang berlaku tentang COVID-19 kini. Contoh, pengawasan apa yang berapa ramai yang telah sakit dan berapa ramai yang telah meninggal disebabkan COVID-19 dan sebagainya. Seterusnya adalah saya akan teruskan fiqh al-awwaliyat dalam pengurusan Islam. Okey, istilah ini terdiri dari dua perkataan. Pertama ialah fiqh yang bermaksud kefahaman. Lazimnya ia dikaitkan dengan hukum, maka dengan itu ia bermaksud kefahaman terhadap sesuatu hukum. Al-awiyat berasal dari perkataan aula yang bermaksud utama, unggul dan penting. Apabila dihubungkan menjadi fi'l al-walwiyat, ia bermaksud kefahaman dalam membezakan hukum ke arah yang lebih utama, lebih unggul, lebih penting. Secara ejaan fi'l al-awiyat tidak wujud di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Akan tetapi secara maksud dan konsep ia wujud secara jelas di dalam keadaan
di dalam kedua-dua sumber mulia tersebut. Ini adalah fiqh al-wawiyat dalam pengurusan Islam. Seterusnya adalah al-tahti, perancangan. Saya akan terangkan mengenai perancangan. Perancangan ialah usaha-usaha mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi dan penetapan cara untuk mencapai matlamat sehingga demi kesesuaian dengan keupayaan yang dimiliki. Satu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira-kira faktor-faktor dalam organisasi dan persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan al-tahti, iaitu perancangan. Perancangan ialah usaha-usaha mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi dan penetapan cara untuk mencapai matlamat sehingga demi kesesuaian dengan keupayaan yang dimiliki. Satu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi tindakan dan yang sesuai dalam yang terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi dan persekitaran luaran yang akan mempengaruhi perjalanan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut sehingga berjaya. Menurut Ustaz Azizi, perancangan tahtik dalam bahasa Arab bermaksud elemen yang sangat penting untuk memenangkan dakwah. Perancangan di dalam dakwah melalui fasa-fasa yang menuntut kepada strategi dan perancangan. Selain itu, tahtik mempunyai 4 prinsip perancangan, iaitu setiap individu dalam organisasi mempunyai perancangan dilaksanakan secara berjemaah, bersifat fleksibel dan akhir sekali segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti organisasi tersebut harus membuat perancangan terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana setiap perancangan yang dilakukan adalah untuk menentukan jangka masa kerja dan kos yang terlibat, menyediakan target bagi melakukan operasi keseluruhan pengurusan dan untuk memastikan keutamaan bagi membolehkan pengawalan mutu kerja, masa operasi dan pelaksanaan kerja. Seterusnya adalah al-tazim, iaitu pengorganisasian. Al-tazim bermaksud sebagai satu kewujudan sekumpulan manusia yang tersusun, mempunyai pelarasan, keserasian dan hubungan yang rapat di antara mereka, mempunyai matlamat-matlamat tertentu dan kiadah yang melaksanakan urusan pentadbiran dan mengambil berat kepentingan mereka serta merancang untuk mencapai matlamat-matlamat mereka. Maksud tanzim dari segi bahasa ialah mengumpulkan sesuatu serta menyusun dan menyelaraskannya. Dari segi istilah pula, tanzim bermaksud kewujudan sekumpulan manusia yang tersusun, mempunyai pelarasan, keserasian dan hubungan yang rapat di antara mereka, mempunyai matlamat-matlamat tertentu dan kiadah yang melaksanakan urusan pentadbiran dan mengambil berat kepentingan mereka serta merancang untuk mencapai matlamat mereka. Pengurusan tanzim mempunyai asasnya yang terdiri antaranya ialah menentukan dan menjelaskan misi organisasi kepada anggota dan bukan anggota agar sesuatu rancangan dapat difahami oleh semua anggota dan perancangan dapat berjalan dengan baik. Asas pengurusan tanzim yang kedua ialah sentiasa mengenal pasti kekuatan dan kekurangan dalam organisasi di sebuah Islam. Perkara ini membawa maksud kemampuan organisasi. Seterusnya, asas yang ketiga ialah menilai setiap peluang dan ancaman luaran organisasi. Sebelum membuat sesuatu rancangan, sesebuah organisasi harus terlebih dahulu mengetahui siapa saingannya. Asas yang keempat ialah menjelaskan objektif yang hendak dicapai. Asas pengurusan tanzim yang terakhir ialah membentuk strategi dan pelan tindakan. Baik, seterusnya adalah al-qiyadah, iaitu kepimpinan. Al-qiyadah bermaksud kepimpinan dari segi bahasa. Qiyadah bermaksud menyelia atau mengawasi. Qiyadah dari segi istilah pula adalah melaksanakan tugas yang dikhususkan pada
dan menyelia serta menguasai orang lain di bawahnya. Penilaian dalam bahasa Arab dipanggil at-tajih atau taujih. Kepimpinan melibatkan keupayaan seseorang mentadbir atau mengurus setiap peringkat pengurusan untuk mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan setiap sumber organisasi supaya saling berperanan atau masing-masing berfungsi untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kiadah dikaitkan dengan merangsang pekerja bahawa untuk berperanan supaya matlamat dapat dicapai. Selain itu, menentukan visi dan hala tuju organisasi dipatuhi. Seterusnya menjadi penghubung atau acara, jurucara sesebuah organisasi. Kiadah juga sering dikaitkan dengan pemimpin unggul. Sebagai contoh, pemimpin unggul adalah adil. Seorang pemimpin harus adil dalam melaksanakan sesuatu tugas agar segala perkara terlaksana dengan harmoni tanpa sebarang pertelingkahan. Zaman Rasulullah SAW semasa menjalankan sistem kiadah. Kewajipan seorang pemimpin. Terdapat beberapa kewajipan seorang pemimpin yang perlu kita pelajari. Antaranya ialah bekerjasama dan melaksanakan syariah Islamiah. Contohnya melalui organisasi, jabatan dan unit pengurusan, seseorang ketua dan pemimpin boleh memainkan peranannya menggalakkan amal makruf dan nahi mungkar. Selain itu, syariah Islamiah terlaksana apabila budaya, etika dan prinsip kerja dan organisasi itu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta berasaskan akidah, syarat dan akhlak. Apabila umat Islam merujuk sumber Al-Quran dan Al-Sunnah, maka segala urusan dapat dijalankan dengan baik dan tidak mempunyai sebarang kesalahan dari segi hukum. Seterusnya adalah melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Dalam hal ini, ketua dan pemimpin diberi kuasa, bertanggungjawab serta ganjaran, upah, gaji dan sentipan. Namun begitu, mereka tidak wajar sekadar menyempurnakan tugas sebagai pemimpin atau ketua semata-mata. Mereka hendaklah melaksanakan jenis pengawasan dalam pengurusan Islam. Antaranya adalah pengawasan dalam diri manusia atau diri sendiri. Pengurusan Islam amat penting pengawasan dalam diri manusia sendiri. Setiap manusia seharusnya faham bahawa mereka adalah khalifah serta hamba Allah SAW. Sebagai khalifah, mereka harus jelas mereka diutus untuk mengatur atau dalam perjalanan alam. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan patuh kepada segala arahan penciptanya. Seterusnya, pengawasan dalam masyarakat juga adalah salah satu lagi antara pengawasan dalam pengurusan Islam. Fiqh al-awliyat dalam pengurusan Islam. Istilah ini terdiri daripada dua perkataan. Pertama ialah fiqh yang bermaksud kefahaman. Lazimnya ia dikaitkan dengan hukum. Maka dengan itu ia bermaksud kefahaman terhadap sesuatu hukum. Al-awliyat berasal daripada perkara aula yang bermaksud utama, unggul dan penting. Apabila dihubungkan menjadi fiqh al-awliyat, ia bermaksud kefahaman dalam membezakan hukum ke arah yang lebih utama, lebih unggul dan lebih penting. Secara ejaan, fiqh al-awliyat tidak wujud di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Akan tetapi secara maksud dan konsep ia wujud secara jelas di dalam kedua-dua sumber mula tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ania Zahra Safia binti Ahmad Zahiri. Student ID saya 2020269982. Saya akan meneruskan tajuk saya untuk perbincangan aplikasi pengurusan Islam di masa kini. Budaya organisasi dibangun dengan beberapa nilai yang dipercayai oleh semua aktiviti dalam organisasi tersebut. Islam sebagai salah satu sumber yang mempunyai nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pembangunan budaya organisasi yang kuat. Nilai-nilai dalam organisasi juga diperlukan untuk pengurusan menjadi satu ikatan antara pengurus dan semua orang dalam organisasi tersebut dalam kesatuan yang kuat.
Bagi seorang pengurus Muslim, nilai yang dipandang paling benar adalah nilai bersumber dari ajaran agamanya, iaitu Islam. Bagaimanapun, sebuah organisasi akan cemerlang bila dikembangkan dengan nilai-nilai yang baik bersumber dari agama Islam itu sendiri. Beberapa nilai yang dipandang penting dalam pembangunan mental seorang Muslim dalam berorganisasi adalah ikhlas, jemaah dan amanah. Secara terperinci, ketiga nilai tersebut berserta penerangan penuh yang berkaitan dengan budaya organisasi dijelaskan sebagai di bawah. Dalam konteks organisasi, kesatuan hati ini juga pada gilirannya akan menimbulkan rasa memiliki pada diri pekerja. Rasa ikut memiliki ini yang diperlukan untuk memacu semangat dan produktiviti pekerja. Dalam usaha pembinaan rasa kebenaran dan kekeluargaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, nombor 1, melakukan hukukul muslim, iaitu hak-hak sesama muslim. Dalam hadis bermaksud hak itu ada 5, iaitu jika berjumpa ucapkan salam, jika diundang sila datang, jika meminta menasihati, jika ia sakit ziarah, dan terakhir jika ia meninggalkan hantar jenazahnya sampai ke kubur. Nombor 2, melakukan tausiah atau saling menasihati antara satu sama lain. Nombor 3, menghubungi silaturahmi antara satu sama lain. Nombor 4, mengadakan baca Yasin dan pembincangan kepada asas kejadian sesuatu. Jika sesuatu ketika terjadi masalah atau masalah hubungan. Nombor 5, ta'awun atau saling membantu dan saling tolong antara sesama lain. Dan nombor 6, misalnya menguncing, menggul, menjauhi akhlak tercela dalam berinteraksi, mengejek dan lain-lain. Ini adalah satu contoh gambar berkumpul kaum Hawa. Boleh dilihat dari gambar tersebut. Dan ini contoh strategi untuk meluaskan lagi agama Islam berdasarkan gambar. Kesimpulannya, pada pendapat saya, kepentingan At-Tanzim dalam pengurusan Islam dan pelaksanaan di sebuah organisasi ini mengajar kami untuk berjihad di dalam Islam dan menterjemahkan lagi tentang agama Islam lebih meluas, seperti Rasulullah SAW memperjuangkan Islam di dunia ini. Selain itu, kami mempelajari untuk menasihati antara sama lain dan untuk menegakkan agama Islam. Islam adalah keutamaan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak kira di mana saja, umat Islam tetap akan ada di dunia. Seterusnya, untuk mendorong orang lain, kami perlu merancang apa yang kami perlu lakukan untuk menegakkan agama Islam ini dan memperluaskan lagi tentang agama Islam. Di zaman globalisasi ini, anak muda terlalu banyak main dengan telefon dan sibuk dengan media sosial. Kadang-kadang mereka lalai sehingga meninggalkan solat dan ibadah Islam. Selain itu, ibu bapa menjadi keutamaan kepada anak-anak. Mereka harus dipantau dan meluangkan masa bersama anak-anak seperti untuk memberi tazkirah, untuk memperkuatkan lagi tentang agama mereka. Selain itu, ibu bapa harus mengajar anak-anak mereka membaca Al-Quran supaya mereka tidak terjumus kepada maksiat, gejala sosial dan bergaul dengan orang-orang yang kurang berpengaruh tentang agama Islam. Anak muda harus dididik dari kecil berkata patah, melentur bulu biarlah dari rebungnya, supaya apabila mereka dewasa, mereka akan berfikiran dengan waras dan membantu orang lain. Jadi seterus itu, kita sebagai umat Islam harus mendorong manusia lain dan menasihati orang lain supaya taulat dan menasihati sama lain sehingga akhir zaman. Sekian, terima kasih.